Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Kata Syekh Al-Ansari, la tarku khal'i nukhamati wa majjiha fala yaftiru bihima li'anna al-hajata ilayhima mimma tatakarrara. Ini masih lagi ataf pada masalah yang lepas, iaitu tarkul jima' wa istiqa'atin, meninggalkan jima' dan meninggalkan sengaja muntah. Jangan sengaja muntah kerana boleh membatalkan puasa. La tarku qal'i nukhamatin wa majjiha, tidak meninggalkan qal'u nukhamah. Nukhamah ni kahak, buang kahak, wa majjiha dan ludah. Jadi dalam masalah isu kahak ini dia ada tafsir. Fala yajibu, dengan maksud fala yajibu tarkuhuma. Fala yajibu tarkuhuma, iaitu qal'u dan wa majji. Fala yafturu, maka tidak batal puasa menurut qaul yang sah, bihima, dengan sebab kahak tadi. Tidak batal puasa dengan sebab kahak. Nanti dia ada tafsir. Tertelan kahak tidak membatalkan puasa, li'annal hajata ilaihima, karenanya hajat kepada kedua-duanya tu mimma tatakarrara, benda yang sering berlaku. Jadi maka dia ada rukhsah. Mimma tatakarrara fatarakhasu fihi, maka dia ada rukhsah. Baik, ini yang muktamad, yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Majmu' dan di dalam Rawdah, tidak batal. Tetapi qaul yang kedua, muqabilnya, mengatakan batal, kerana dia kias kahak ini dengan istiqa'ah. Baik, qaul yang kedua mengatakan batal tertelan kahak kerana dia dikiaskan dengan istiqa'ah, muntah yang masuk balik tu, mengikut satu qaul. Baik, tapi dalam isu yang muktamad yang kata tidak batal tertelan kahak tu, dia ada tafsir lagi. Sebab tu dia kata walau nuzilat min dimaghihi, kalaulah turun, maksudnya kahak itu daripada atas, daripada dimag, apa dia panggil, pada atas kepala dia tu, wa hasalat, dan berlaku nukhamah itu sampai kepada fi haddi zahiri famin, sampai kepada had zahir. Jadi kahak dia tu sampai kepada had zahir, had zahir mulut. Jadi dalam isu menentukan had zahir ni ada khilaf juga antara An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i. Baik, contoh, kalau Imam Nawawi dia mengatakan
had zahir dalam mulut ini iaitu makhraj huruf kha. Kita sebut kha. Jadi kalau tengok dalam perbahasan ilmu tajwid tu, ada gambaran rajah tu, tengok kha tu duduk di mana. Jadi kalaulah kahak tu sampai kepada huruf kha, kemudian sampai dah lepas daripada makhraj huruf kha, lepas tu dia telan, batal menurut Imam Nawawi, kerana dia panggil dah melepasi daripada had zahir. Tapi kalau Ar-Rafi'i dia kata had zahir itu ialah makhraj huruf ha. Ha. Makhraj huruf ha. Jadi makhraj huruf ha itu, baik, gini, ulang balik. Had zahir sampai kepada kawasan zahir iaitu kha. Ulang balik, khilaf silap tadi. Kha itu dipanggil makhraj huruf yang zahir. Jadi kalau kahak melepasi daripada makhraj itu, lepas tu masuk balik, batal. Kemudian had yang batin, makhraj, maksudnya had kawasan yang batin, iaitu huruf ha. Bila sampai kahak tu pada tempat kita sebut huruf ha, tertelan balik, itu tidak batal puasa. Baik, itu tak ada khilaf lah. Jadi yang berlaku khilaf, ini betul balik yang tadi, yang berlaku khilaf iaitu tentang makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha, bila kita sebut ha tu, Imam Nawawi kata ha itu dipanggil masuk dalam kata had zahir. Ar-Rafi'i kata tak, itu termasuk dalam kawasan batin. Jadi sebab itu dia kata fi haddi zahirin, kita kena tahu dulu apa dia had zahir. Jadi bila kahak sampai kepada had zahir tu, masuk balik, fajarat ilal jawfi binafsiha, dia mengalir masuk balik kepada jawf sini, binafsiha dengan sendiri, bukan kita sengaja telan, masuk dengan sendiri. Wa qadira ala majha, sedangkan kita mampu nak keluarkan, nak ludah, tapi dia biarkan masuk, aftara, maka puasanya batal menurut qaul yang asah. Sebab apa? Litaqsirihi, kerana dianggap sebagai kesalahan dia sendiri yang sengaja telan, sedangkan dia mampu untuk ludah, keluarkan balik. Ini mengikut qaul yang asah. Cuma pandangan yang kedua mengatakan tidak batal puasa walaupun dia sampai kepada had yang zahir. Sebab apa? Walaupun dia sampai kepada had yang zahir, tertelan sendiri, pandangan kedua mengatakan tidak batal puasa kerana dia tak buat apa pun. Kerana li'annahu la yaf'alu syai'an, dia dengan binafsiha, dia masuk dengan sendiri, dia tak buat apa pun. Baik, itu kita kena tahu dulu had zahir dengan had batin di dalam menentukan masalah tertelan kahak tadi ni, adakah batal ataupun tidak. Itu bi khilafi, berbeza dengan isu ataupun masalah yang kata tadi kata batal, ini bi khilaf maksudnya tak batal. Kalau nak kira i'rabnya dia panggil ta'alluq mazhub hal lah. Bi khilafi ma iza ajiza anhu, berbeza dalam situasi yang kata tak batal pula. Iza ajiza anhu, apabila dia tak mampu untuk mengeluarkan kahak tadi ni, sebab duduk dalam, lepas tu tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Okey, habis tentang masalah tertelan kahak. Dan yang seterusnya iaitu watarku usuli ainin, dan meninggalkan, syarat lagi, meninggalkan usul sampai ain, fi manfazi maftuhi jawfin man marra. Baik, dia cakap ringkas-ringkas ya, kita kena pusing kepala pergi cari masalah. Dia cakap ringkas ya.
Baik, wa tarku usuli ainin. Ini kita kena tahu lurah jugalah. Usul di sini dengan makna isal. Usul dengan makna isal. Sebab usul ini dia dipanggil lazim, fi'il lazim. Wasala yasilu usul. Jadi kalau usul, maksudnya kalau ain itu termasuk sendiri, bukan kita sengaja, batal lah, sedangkan tak batal. Sebab itu usul di sini bermakna al-isal, iaitu daripada awsala yusilu isal, dengan maksud adanya fi'lul fa'il. Dengan maksud adanya fi'lul fa'il, dia sengaja, dia yang memasukkan ain. Kena faham ain dulu, sebab nak keluarkan bagi kata ain ini kalau asar. Kalau asar yang masuk, dia tidak batal. Tapi kalau yang nama je ain, namanya benda, bila masuk di dalam ruang rongga yang terbuka, menurut mazhab kita batal. Masuk itu dengan sengaja ataupun masuk itu dengan perbuatan mukallaf. Jadi kalau kita faham ibarat dengan usul, kalau faham dengan ibarat dengan usul, masuk dengan sengaja ke tak sengaja ke batal. Tetapi yang kata batal itu ialah bila masuk dengan fi'lul fa'il, dengan adanya orang yang memasukkan. Jadi usul di sini dengan makna isal. Usul di sini dengan makna isal. Usul ainin, sampai ain, bukan semata-mata masuk. Kalau masuk saja, duduk biar dalam mulut, itu tak batal. Sebab tu dia gunakan dengan ibarat usul. Nampak? Halusi Syekh Zakaria Al-Ansari ni, dia gunakan ibarat usul, berbeza dengan ibarat Ibn Hajar, ibarat-ibarat yang lain. Mereka menggunakan ibarat dukhul ain, dukhul. Tapi Syekh Zakaria guna usul dengan makna isal. Sebab apa? Sebab kalau semata-mata dukhul, masuk dalam mulut, dia kemam, dia tutup mulut, duduk, biar duduk dalam mulut, itu tak batal. Itu tak batal. Tapi yang kata batalnya ialah usul, masuk. Itu di sudut takbir. Okey, boleh faham? Jelas tak ibarat dia? Jadi usul dengan mana? Isal. Sampai. La riha wa ta'ma min zahirin. Macam mana nak faham? Baik, min zahirin tu kita letak dulu dia takluk kepada usul. Jadi kita baca macam ni. Usulu ainin min zahirin fi manfadhi mafturi jawf man marra. Dia takluk situ. Sebab tu kita kalau kita letak takluk situ lah. Usul ain, sampainya ain itu min zahirin, daripada rongga yang zahir, fi manfazi maftuh juf. La riha ni dia nak keluarkan makna ain, kerana rih dengan ta'ma ni rasa. Angin dengan rasa itu tak dipanggil sebagai ain. Ada buka mulut nganga masuk angin, tak batal, kerana angin itu bukan ain. Wa ta'am, rasa itu bukan ain, kerana rih dan ta'am ini dipanggil sebagai al-athar. Topik sesuatu, nanti saya jawab, baca dulu. Baik. Okey, soalan ni, ta'rif ataupun topik sesuatu yang nama asar. Sebab itu ada khilaf dalam isu asar. Khilaf tentang rokok. Ini Syekh Tarmasi sebut dalam kitab dia, dan Syarqawi sebut juga dalam Asyar Syarqawi Tahrib, tentang rokok adakah dinamakan sebagai ain ataupun asar. Sebab ada satu pandangan antaranya Birmawi,
Birmawi telah mentarjihkan bahawasanya saya ingat saya lah, Birmawi telah mentarjihkan bahawasanya asap itu tidak termasuk di dalam erti kata ain, tetapi asap yang masuk itu dipanggil termasuk dalam kategori asar. Jadi kalau menurut Birmawi, isyak rokok tak batal puasa. Isyak rokok tak batal puasa. Jadi jangan pakai pula yang ni. Sebab yang muktamadnya dalam mazhab, kerana asap itu termasuk dalam kategori ain kerana dia ada jirim. Kerana asap itu dipanggil sebagai jirim yang latif. Dipanggil jirim yang latif. Jadi termasuk juga di dalam kata ain. Jadi menurut yang muktamad dalam mazhab, isyak rokok batal. Walaupun ada satu qaul yang mengatakan tidak batal kerana mereka menganggap asap itu tidak termasuk dalam kategori ain, tetapi ialah asal. Baik. Fi manfazi. Usul fi. Jadi fi itu juga takluk kepada usul, muta'allaq dah. Takluk kepada usul. Min takluk kepada usul, fi juga takluk kepada usul. Tapi kalau kita pakai fi dengan makna min, tak boleh. Jadi masuk itu kepada jauf. Jauf yang kata apa? Dalam. Man marra, ini yang kena cari ni. Fatu Wahab cakap macam tu ya. Manhajul Tullab ni cakap man marra, mereka yang telah tersebut. Siapa dia? Mereka yang batal puasa bila masuk ain tu, iaitu ghairi jahilin, ma'zurin, zakiran, mukhtaran. Jadi 3 golongan yang masuk dalam kategori man marra, yang bukan jahil ma'zur. Kalau orang yang jahil dapat keuzuran, keringanan daripada syarak, itu okey, tak batal puasa dia. Zakiran, lagi pula orang yang ingat dia sedang puasa, kalau dia buat macam tu, usul ain tu batal. Lagi pula mukhtaran, memang dengan kehendak dia sendiri, bukan terpaksa, dia yang memasukkan ain itu, batal. Wa illam yakun fil jawfi quwwata tahilul ghidha awid dawa. Dia bawa datang ghayah kerana nak menolak pandangan dhaif, mengatakan mesti syarat masuk dalam jauf quwwatan tahilul ghidha awid dawa. Sampai kepada tempat yang nama dia ta'am, sampai kepada ma'idah, itu maksudnya baru kata batal. Tapi tak, menurut muktamad tak syarat sampai kepada ma'idah. Jadi kalau tak sampai kepada ma'idah pun tetap batal dengan semata-mata masuk dalam rongga terbuka. Contohnya apa? Kahalqin, halaq. Kita punya kerongkong ni sampai kepada sini batal, walaupun tak sampai kepada perut. Wadimarin, wabatini udhunin, masuk ke dalam anak telinga, batin anak telinga, batal. Wabatunin, dan perut, masuk dalam perut, batal. Wa ihlilin wa musanatin, dan masuk kepada ihlil ini iaitu majma' al-baul, zakar masuk ke dalam lubang tu, batal. Itu masuk ihlil dan juga musana. Dipanggil ihlil ni ialah makhraj al-baul, tempat keluar kencing. Jadi masukkan sesuatu di dalam tempat keluar kencing itu membatalkan puasa. Wa fi qawli man marra, dan perkataan aku man marra itu
perkataan man marra, ni dia mengaji Fathul Wahab macam tu lah. Dia cakap macam tu je. Jadi kita belajar kitab Fathul Wahab bukan semata-mata nak tahu hukum, tapi nak tahu seni dia, nak tahu cara ibarat dia. Kalau semata-mata nak tahu hukum, kita baca buku bahasa Melayu senang. Apa hukum ni dia jawab, apa hukum ni dia jawab. Tapi kita belajar ni ialah kerana nak tahu hukum satu, nak tahu dia punya cara pemikiran, cara dia istidlal, cara dia cakap, cara dia takbir. Tu bila orang belajar kitab Fathul Wahab. Baik, wa fi qawli man marra, dalam yang dia kata dalam matan itu, fi manfazi maftuh jauf man marra, itu masuk man marra situ, ziyadatun 'ala al-asli, ialah tambahan daripada ke atas, tambahan ke atas matan Minhaj At-Talibin An-Nawawi. Tak ada disebut pun dalam kitab Minhaj tentang kategori yang dimaksudkan dengan man marra. Jadi fala yadurru wusulu duhnin, usul tadi dengan mana isal lah. Usul duhnin au kuhlin bitasharrubi massamin. Fala yadurru, ini tafriq ke atas mafhum dia panggil. Tafriq ke atas mafhum yang sebelum tu dia kata masuk di dalam sampai kepada rongga yang terbuka. Jadi kalau rongga yang tak terbuka pula macam mana? Fala yadurru usulu duhnin, tak mengapa, tidak mudarat, maksudnya tak mengapa, tidak membatalkan puasa. Dipanggil tafriq ke atas apa dia tu, fi manfaz maftuh tu. Itu supaya kita dapat, jadi kita tahu apa tafriq ini, supaya kita dapat relate-kan isu yang dia nak sebut ni dengan isu yang lepas. Sebab tu kita kena kenal for tafriq bagai apa semua tu, kerana nak tahu munasabah topik ini dengan topik yang lepas. Kalau tak kita akan pening kenapa dia sebut isu ni pula. Fala yadurru wusulu tuhnin, minyak, au kuhlin, ataupun celak. Celak yang dipakai, kerana Nabi juga pakai ismit ketika Nabi sedang puasa. Ismit tu celak yang diperbuat daripada batu. Bitasharrubi massamin, dengan diserap. Masam ini maksudnya rongga liang roma kita tu. Itu dipanggil masam. Liang roma dia panggil, kalau dalam kitab-kitab dia terjemah apa dia? Saqbul badan allati la tudrak. Liang roma yang ada pada kulit kita ni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi kalau masuk dalam tu, itu tak ada masalah lah, itu tak ada isu, dia kata. Jadi minyak yang kita pakai ataupun celak yang kita pakai mata, walaupun rasa di sini, itu tak mengapa, kerana asasnya ialah mata ini tidak termasuk di dalam kata manfaz, tidak termasuk dalam kata rongga yang terbuka. Fala yadurru wusulu duhnin ila jawfahu, jawfihi, usul jawfi dengan maksud ila jawfihi. Walaupun dia pakai celak tapi rasa sampai kat sini, walaupun dia sapu minyak dekat kepala dia, lepas tu serap masuk dalam kulit kepala dia, tak masalah yang tu. Itu yang dicuba kata ni, tak membatalkan puasa. Kama la yadurru iqtisaluhu bil ma'i, sama juga bandingannya macam kita mandi lah. Wa in wajada lahu atharan bi batinihi,
meskipun dia mendapati ada pada badan dia tu asar, kesan, walaupun dia mendapati wajadalahu asaron bibatini bijami'in innal wasila ilaihi laisa min manfas. Bijami'in isyarat kepada dia menggunakan qiyas. Qiyas sebab apa? Yang kata tak batal, innal wasila ilaihi, yang sampai itu laisa min manfas, dia bukan daripada rongga. Wa innama huwa minal massam, maksud daripada saluran liang roma. Innama huwa minal massam jam'u samin. Wal fathu afsahu, baca dengan massam. Afsah daripada baca dengan kasrah, missam. Okey, wa massamul jasad ay saqabuh, lubang-lubang liang-liang roma. Baik. Au su ni ataf pada kata fala yadurru usul duhrin, atau pada situ. Au ni kaitkan. Jadi cara kita nak bacanya fala yadurru usul riqin tahirin sirfin min ma'dani au usulin riqin, ataupun tak mengapa, tidak batal puasa sampai air liu. Telan air liu tu tak batal. Riqin, riqin. Dia kalau nak cantik ibarat dia kena kata riqihi. Ni kritik atas ibarat Zakaria lah. Dia kena kata riqihi. Sebab kalau dia kata riqin, sekali lalu orang akan faham telan air liur orang lain pun tak batal. Telan air liur orang lain pun tak batal. Macam mana telan air liur orang lain? Faham lah kan. Baik. Jadi boleh nak kritik ibarat Syekh Zakaria. Ausuli riqin, sepatutnya dia kata ausuli riqihi. Kalau dia kata ausuli riqihi, itu lebih aula. Sebab apa saya kata lebih aula? Sebab kalau telan air liur orang lain, kalau mengikut ibaratnya sekali faham, tak batal juga. Sedangkan batal. Jadi sebab itu kalaulah Syekh Zakaria diibarat dengan ausuli riqihi, itu lebih aula bagi mengeluarkan air liur orang lain. Maksudnya kalau telan air liur orang lain tetap batal, air liur dia sendiri tak batal. Okey, jelas. Itu cara dia tu. Dia baca kitab cara dia. Baik. Ausuli riqi tahirin, air liur yang kata tak batal, air liur dia sendiri tu, air liur itu mesti tahirin. Apa dia? Suci. Suci itu maksudnya tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan najis. Kalau air liur dia tu bercampur dengan darah, gusi berdarah ataupun gigi berdarah, dia telan batal. Sebab tu kita faham auri tak mengapa usul dia tertelan sampai ke dalam apa dia tertelan air liur yang suci, air liur dia sendiri yang tidak bercampur. Jadi kalau kita faham di ibarat tu, maksudnya kalau air liur yang bercampur dengan darah, walaupun air liur tu banyak daripada darah sehingga kan tak nampak air liur tu warna merah, mengikut ru'yah ni batal. Sama juga. Sirfin
Sirfin ini maksud khalis. Tak bercampur dengan benda lain, tak bercampur dengan makanan yang terlekat di celah gigi. Itu maksudnya. Tapi kalau bercampur dengan makanan yang terlekat di celah gigi yang dia makan semalam tu, batal juga. Min ma'dani, daripada mahal. Ma'dani mahal, keluar air liur, tempat air liur tu. Jadi kalau tertelan air liur yang tahir, yang sirfin, yang memang asal daripada ma'dan ke tempat dia, maka tidak batal. Usul jawfihi, baca dengan idafat, usul jawfih. Walau ba'da jam'ihi, walaupun ba'da jam'ihi, selepas dia kumpulkan air liur. Kumpul air liur banyak-banyak, lepas tu tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa dia bawa ghayah walau ba'da jam'ihi? Dia bawa ghayah dengan walau ba'da jam'ihi ini kerana nak mengisyaratkan di sana terdapat khilaf. Qaul dhaif mengatakan bila air liur banyak, dia tak mudah, banyak terkumpul dalam mulut dia, kemudian dia telan, batal. Ini menurut qaul dhaif. Sebab itu dibawa dengan ghayah mengisyaratkan bahawasanya muktamad tidak batal walaupun setelah air liur berkumpul banyak di dalam mulut dia. Tu kena halusi, teliti sikit. Au ikhraj, walau ba'da jam'i au ba'da ikhraj lisanihi. Saya baca tu dengan atau au ikhraj au ba'da ikhraj lisanihi, ataupun selepas daripada dia mengeluarkan lidahnya. Macam mana mengeluarkan lidah? Baik, kita kena faham isu yang dia cuba bangkitkan. Mengeluarkan lidah maksudnya dia dah keluarkan air liur, bukan dia keluarkan lepas tu dia makan balik, bukan, itu batal lah. Maksudnya duduk atas lidah tu, duduk air liur dah ada ujung lidah tu, lepas tu masuk balik. Ini tidak batal menurut muktamad, tetapi khilaf disebut oleh Rafi'i dalam syarah Saghir. Dia mengatakan batal, tapi muktamadnya tidak. Syarah Saghir ataupun syarah Kabir. Baik. Wa alaihi riqun au ikhraju lisanihi, keluarkan lidah. Wa alaihi wa ala lisanihi riqun, ada air liur situ, telan balik, tak batal menurut muktamad. Iz la yumkinu taharruzu minhu, kerana tak boleh sukar. La yumkinu taharruzu, tidak mungkin dapat elakkan daripada benda tu. Mesti air liur mesti kena ada punya, tak boleh elak. Tapi dalam ibarat lain dia tak kata la yumkinu taharruz. Dalam ibarat kitab lain dia kata li'usri taharruzu min, kerana sukar. Tapi Syekh Zakaria dia tak pakai ibarat li'usri taharruz minhu. Dia kata la yu, memang takkan boleh langsung, bukan susah, memang tak boleh lah juga. Itu kena faham telitinya Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam setiap kalimah, setiap ibarat, setiap tulisan yang dia nak tulis dalam kitab dia tu ada ini. Dia tak guna li'usri taharruz minhu, tapi dia guna isla yumkinu. Ini Allah mengatakan tak batal walaupun air liur berkumpul, walaupun air liur tu duduk atas lidah dah, dia telah balik. Sebab apa? La yumkinu taharruzu minhu, tak boleh, tak mungkin dapat elak benda tu. Bi khilafi, okey, bi khilafi ni dia nak mengisyaratkan bahawasanya batal kalau tertelan air liur yang bercampur. Bi khilafi wusulihi, usul apa? Usul riq, air liur tu sampai kepada jauf, dia tertelan air liur tu yang mutanajjisan. Mutanajjisan ini muqabil bagi katanya tahir, yang bercampur dengan najis. Contoh macam gusi dia berdarah,
gusi dia berdarah, dia tertelan, batal. Batal, yang kata batal bila tertelan air liur yang bercampur dengan darah, yang pertama sebab dia menelan ain yang lain kerana bercampur dengan ain yang ajnabi, iaitu darah. Yang kedua dengan sebab dia itu ialah najis. Jadi ada dua sebab. Au mukhtalitan, ataupun bercampur. Mukhtalitan kata apa? Mukhtalitan bi ghairihi bi tahir ghairihi. Dia tak najis tapi dia bercampur dengan air liur, bercampur dengan makanan yang terlekat celah gigi dia, batal. Bukan sebab najis tapi sebab mukhtalit bercampur dengan ain yang lain. Au ba'da ikhraji, ataupun selepas dia dah keluarkan air liur, lepas tu dia dijilat balik. Contohlah, au ba'da ikhraji la ala lisani, bukan air liur atas lidah ni. Kerana air liur yang atas lidah kita dah bahas tadi memang tak batal. Jadi yang kata maksud ba'da ikhraji, lepas dia keluarkan lah air liur tu, betul dia kotor lah, geli lah macam tu. Tapi nak ceritanya kata batal kalau dia buat macam tu. Baik. Au wusuli dhubabin au ba'udin au ghubarin au ghubari tariqin au ghirbalati daqiqin jawfih. Baik. Boleh faham tak ibarat dia ni? Dia kitab ni memang tinggi, jadi kena baca sebiji-sebiji, kena baca pelan-pelan macam tu. Tadi saya kata wusul ain. Wusul ain tadi dengan makna isal, kerana dia mesti mensyaratkan mesti ada fi'lul fa'il. Dan wusul di sini pula, au wusuli zubabin au ba'udin, usul memang dengan mana usul, bukan usul dengan mana isal. Mana ada orang nak telan lalat kan? Mana ada orang nak masukkan lalat dalam mulut? Ba'udin, nyamuk masuk dalam mulut, takkan ada orang nak masukkan nyamuk dalam mulut dia pula, nganga bagi masuk, tak. Jadi au wusuli zubabin, usul ini dengan mana usul min babihi, usul memang daripada bab dia, wasala yasilu usul. Yang tadi usul ain, usul dengan mana awsala yusilu isal. Baik, ini dalam isu apa? Zubab, lalat, ataupun nyamuk. Au ghubar tariq, debu jalan. Au ghirbalat daqiq, debu abuk tepung. Jadi keempat-empat benda ni masuk di dalam rongga yang terbuka, batal ataupun tidak. Sebab tu dia kata di sini dalam isu ni tidak batal. Sebab tu dia kata tadi au ni ataf pada kata bi khilaf, maksudnya tak batal. Sebab apa mengatakan tidak batal? Li usri taharruzi anhu, kerana sukar nak jaga daripadanya. Baik, kena letak ilat ni, tidak nanti silap faham. Li usri taharruz anhu ini ilat bagi kata ghubar tariq dan ghirbalah daqiq, bukan yang ilat bagi zubab dan ba'ud. Kerana tak kenalah kalau kita kata sebab apa kalau lalat masuk dalam mulut tak batal puasa. Li usri taharruz, kan suka nak jaga, tak munasabah. Li usri taharruz anhu ini illah bagi ghubar tariq, debu tadi, au ghirbalatid daqiq, au li adami apa tu? Inhaler batal, memang batal sebab dia ain. Inhaler batal. Muktamad mazhab Syafi'i batal. Au li adami mu'tamadih,
Ni illah bagi kata zubab dan juga ba'ud. Illah bagi kata zubab dan ba'ud yang mengatakan tak batal kalau tertelan lalat ataupun nyamuk itu tertelan, bukan dia sengaja telan. Tu ilah al-adami mu'tamadi, kerana dia bukan ihtimal, kerana dia bukan sengaja. Wa kaza law wasalat ainu jawfih nasian, itu juga kalau sampai ain masuk dalam jauh, dalam rongga dia tu masuk nasian, hal keadaan dia itu lupa yang dia tu dia puasa. Nasian ni maksud nasian lisaumi, au ajizan, ataupun dia ajiz, sukar nak raddiha, nak keluarkan. Telah nak keluarkan sukar. Au mukrahan, ataupun terpaksa, dipaksa telan. Au jahilan ma'zuran, ataupun jahil, tak tahu kata benda tu batal puasa, dia pun makan lah. Dia ingat batal puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum, dia sokok. Jahilan ma'zuran, jahilan ma'zuran yang dah dibincang yang lepas, jahil yang dimaafkan. Nasian ni orang yang lupa. Baik, nasian lupa, dia makan hentam nasi, dia makan dah nasi, kemudian baru teringat dia tu sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Cuma khilaf yang berlaku tentang dia makan nasi banyak ke sikit. Ni tengah puasa ni dia makan nasi 3 pinggan. 3 pinggan tu banyak lah tu. Batal ataupun tidak puasa dah, ini khilaf. Dalam mazhab kita sendiri ialah khilaf antara An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i. Antaranya ialah disebut oleh Imam Nawawi, kalau banyak baru dia sedar dia puasa, dia dah makan 3-4 pinggan dah baru sedar kata dia tu puasa, Imam Nawawi kata batal puasa dia. Sebab apa? Sebab nadir. Nadir apa? Nadir kalau lupa sekejap lupa kan. Ini dah hentam 3-4 pinggan, tak masuk dalam kategori lupa, kerana nadir la hukmu lahu, tak ada hukum kal ma'dum. Tapi Ar-Rafi'i kata tak ada masalah. Imam Rafi'i kata kalau dia betul-betul lupa 100 pinggan pun dia boleh makan, 100 pinggan dia kenyang pun itu rezeki dia. Kerana umum hadis Nabi SAW sebut apa? Siapa makan dalam keadaan dia lupa, dia sedang puasa, maka rezeki Allah Ta'ala bagi. Au jahilan, ataupun dia ni jahil. Mana kategori jahil? Jahil ni adakah termasuk dalam benda yang dimaafkan? Baik, dalam hadis Nabi SAW sebut rufi'a an ummatin khata' wal nisyan wa mastukrihu alaih. Rufi'a an ummati, diangkat itu maksudnya apa? Al-ithmu. Diangkat itu adalah al-ithmu, dosa tu diangkat. Ini ulama faham daripada hadis ini, faham dengan cara dilalatul iqtida. Yang lepas saya sebut difaham dengan dilalatul iqtida. Apa benda yang diangkat tu? Ialah rufi'a an ummati, rufi'a al-ithmu an ummati. Diangkat dosa kalau umat aku ni buat satu kesalahan dalam keadaan dia tu bedah. Dia tu khata'. Lagi pula dia lupa ataupun dipaksa. Jadi tak sebut pun jahil dalam hadis. Jadi pendekatan yang diambil oleh Syekh Zakaria dalam isu ni, dia mengkiaskan jahil ini dengan nisyan, dengan nasi. Jahil dikiaskan dengan nasi. Kenapa? Kerana ada qadrul mushtarak antara kedua-duanya. Apa dia? Kedua-duanya qadrul mushtarak ni dia tak tahu. Hilangnya pengetahuan tu, tak adanya pengetahuan tu. Lupa pun tak ada pengetahuan sebelumnya. Jahil pun tidak ada pengetahuan sebelum itu, dipanggil qadrul mushtarak di antara jahil dengan nasi yang dikiaskan. Itu sebab itu jahil itu dipanggil maqisun alih. Okey, ilah yang digunakan oleh Imam Nawawi banyak baca puasa, dia kata kerana nadir.
linudratih, kerana nadir, lupa, orang makan banyak. Ya, selalunya bila 2-3 kali suap, dia akan teringat dia tu puasa. Oh, puasa, berhenti. Mana ada nadir, jarang sangat berlaku kalau orang tu dah makan 10 pinggan baru dia teringat dah kenyang. Tapi Ar-Rafi'i kata tak ada masalah, kerana pakai dengan umum. Hadis Nabi SAW mengatakan dia rezeki Allah Ta'ala bagi. Kenyang. Syekh Izzat kenyang, alhamdulillah, rezeki. Tapi kalau buat-buat lupa, itu lain lah. Buat-buat lupa ni nak tipu orang boleh lah, nak tipu Allah Ta'ala tak boleh lah. Okey lah. Macam budak lah, homo kan, masa homo air tu banyak tapi luahnya sikit kan, keluarkan sikit. Orang tua buat macam tu malu lah. Kalau sama je budak nak tipu orang, bukan nak tipu Tuhan. Nak tipu orang boleh. Au jahilan ma'zuran kama ulima min at-taqyid biman marra. Sebab tu dia faham, ibarat dia kata man marra tu dah faham dah kait dengan man marra tu ingin nak keluarkan nasi, nak keluar ajiz, nak keluarkan mukrah, nak keluarkan jahil. Baik. Walau fataha fahu amdan. Fahu ni masuk famuhu lah. Kalau dia buka mulut dia, seorang tu dia buka mulut sengaja, hatta dakhala ghubaru jawfi, sehingga masuk debu dalam rongga dia, lam yuftir ala asah, tidak batal puasa menurut qaul yang sah. Kenapa tak batal puasa menurut qaul yang sah? Kerana dia buka bukan untuk bagi debu masuk. Kenapa hanya ibarat dia tu dia kata hatta dakhala, bukan liyadkhula. Kalau saya baca walau fataha fahu amdan liyadkhula ghubar, itu baru masuk dia buka sebab nak telan debu. Tapi ibarat sini walau fataha fahu amdan, buka dengan sengaja tapi bukan untuk debu, bukan untuk telan debu. Sebab tu dia kata hatta, kena faham mughayyar. Bila kita mengaji, kita tengok araf ghayyah, kita kena faham mughayyar ada isyarat kepada apa. Kalau liyadkhula itu bukan ta'lil, memang buat untuk sebab itu. Lam yuftir alal asah, tidak membatalkan puasa menurut yang besar. Kalau zaman sekarang memang tak valid dah lah, jahil ghair maksud. Orang belajar dia tak mau pergi, orang mengajar dia tak mau pergi mengaji. Itu tak termasuk dalam jahil yang maksud. Valid pada satu isu kalau dia baru masuk Islam. Kalau dia baru masuk Islam ataupun ba'idan anil ulama, ataupun dia jauh daripada ulama, duduk tengah rimba mana kan tak tahu langsung, duduk di Amazon ke, itu panggil maksud. Tak ada orang nak pergi dakwah, masuk Islam, tapi masuk Islam balik ke Amazon. Contohlah contoh. Wakaza ni atah kepada tak batal. Wakaza law kharajat maq'adahul mabsur fa'adaha. Kalau orang buasi keluar dia punya rembong itu, dia punya punggung, apa dia panggil lah istilah dia tu, kalau orang Kedah dia panggil rembong keluar, lepas tu dia fa'adah ni, i'adah dengan fi'lul fa'il lah ni. Kena faham ibarat dia fa'adah dengan maksud dia sendiri yang jolok masuk balik. Kerana a'ada ni atas wazan af'ala. Bila atas wazan af'ala, dia sendiri yang buat, bukan dia tu masuk sendiri, dia yang tekan masuk balik. Tak betul. La sabaqa ma'un ilaihi bimakruhin.
tidak termasuk dalam kategori ini ialah masuknya air dengan sebab dia melakukan benda makruh. Menurut mazhab dia gini, la sabaqa ni dia nak istisnakan, dia nak kecualikan isu, dia nak kecualikan masalah yang difaham daripada ibaratnya au ajizan an raddiha, au ajizan an raddiha. Jadi la sabaqa mak ni nak letakkan di ajizan ala raddiha, letak situ supaya senang faham. Baik, macam ni. Ketika orang itu berwuduk, sunat dia mubalaghah ketika berkumur. Kumur sungguh-sungguh ni, kalau dia tu tak rosak. Sebab Nabi sebut baligh fil madmadah illa an takuna sa'iman. Kumur sungguh-sungguh supaya bersih mulut dia. Tapi kalaulah dia itu sedang berpuasa, berlebih-lebihan ketika berkumur itu makruh. Berlebih-lebihan ketika berkumur itu makruh kalau dia sedang berpuasa. Sebab apa? Takut dia tertelan air. Jadi kalaulah seseorang itu tertelan air dengan sebab dia berkumur, tertelan ibarat tertelan air dengan sebab dia berkumur yang makruh. Macam mana berkumur yang makruh? Iaitu berkumur yang lebih, mubalaghah, maka tidak dimaafkan. Maksudnya batal puasa. Tapi dia berkumur biasa, tertelan juga, itu dimaafkan. Itu maksud la sabaqa ma'un ilaihi bimakruhin. Tidak dimaafkan masuk air ke dalam jauf, ilaihi ila jauf bimakruhin, dengan sebab dia melakukan perkara yang makruh. Tak dimaafkan. Kalau tertelan tetap batal. Contoh seorang tu dia kata, oh, saya tertelan air lah masuk kumur tadi. Kamu kumur macam mana? Saya kumur sungguh-sungguh ni. Ataupun saya kumur lebih daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali makruh. Maka kali yang keempat, kali yang kelima saya tertelan air, batal puasa. Tapi dia kata saya tertelan air. Tertelan air ketika berkumur. Kamu berkumur kali yang keberapa tertelan? Kali yang kedua. Kumur macam mana? Macam biasa. Itu tak batal. Kamubalaghati madmadatin, seperti dia mubalaghah ketika berkumur, berlebih-lebihan ketika berkumur, sedangkan dia puasa, makruh. Jadi kalau tertelan air masa tu batal. Wal istinsya', dan juga ketika istinsya', masukkan air dalam hidung tu sehingga masuk ke dalam batin hidung, dengan sebab dia mubalaghah pada istinsya' yang makruh, maka batal puasa dia. Sebab kerana orang yang sedang berpuasa ditegah daripada dia berlebih-lebihan ketika berkumur. Ini seperti mana yang disebutkan dalam perbahasan wudu. Boleh cek sana. Tapi kalau dia tak mubalaghah ketika berkumur, ketika masukkan air dalam hidung, tapi tertelan juga, tak batal. Nampak tu dia kata tu. Kamubalaghati madmadatin wastinsyaqin wa marrati rabi'atin, dan kali yang keempat. Kali yang keempat tu makruh. Kumur kali yang keempat itu makruh. Jadi kalau tertelan air pada kali yang keempat, batal puasa dia. Sebab apa? Kerana dia telah melakukan benda makruh. Syarak tak suruh buat benda tu. Kenapa kamu buat juga? Kalau kamu buat juga, syarak tak suruh kamu buat benda makruh, tapi kamu buat. Bila kamu buat benda makruh, kamu tertelan air itu, maka itu kesalahan kamu. Fayadurru, maksudnya maka memberi kesan, batal, memberi mudarat. Sebab apa? Linahhi anhu, kerana terdapat larangan syarak daripada melakukan sedemikian. Apa dia? Berlebih-lebihan ketika berkumur. Bi khilafihi, berbeza dengan situasi iza lam yubaligh, apabila dia berkumur tapi tak berlebih-lebihan. Yang tak batal lah. Bi khilaf disyaratkan tak batal. Bila dia tidak berlebih-lebihan ketika berkumur ataupun istinsya', au balagha li ghuslin najasatin, ataupun dia mubalaghah pada basuh najis.
najis yang ada pada mulut dia. Najis tu ada dalam mulut dia. Jadi dia kumur ni dengan cara mubalarah. Dengan cara mubalarah, dengan cara berlebihan berkumur untuk bagi hilang najis sungguh-sungguh tu, menyebabkan dia tertelan. Itu tak batal. Ketika itu tak batal. Yang boleh mubalarah ketika berkumur ialah apabila terdapat najis je. Maka tidak batal puasanya kalau dia tertelan air kerana nak cucikan najis yang terdapat di dalam mulut dia. Begitu juga seperti orang yang berwuduk. Orang yang berwuduk, orang yang mandi wajib. Baik. Yang dia mandi wajib, dia basuh betul-betul telinga ni, air masuk, ataupun dia basuh hidung ketika mandi wajib, masuk air. Tak batal. Kenapa? Ada perkara yang wajib. Wajib itu tidak wajib. Macam tak ingat pula kaedah. Li'annahu, ini ilah dia. Alasan kenapa tidak batal. Kenapa tidak batal? Kalau dia tertelan air yang dikumur dengan cara yang tidak mubalarah, dan juga tidak batal kalau dia tertelan air yang dikumur kerana dia nak basuh, nak cucikan najis yang ada dalam mulut. Li'annahu tawallada min ma'murin bihi bighairi ikhtiyarihi, kerana dia hasil daripada perkara yang dituntut oleh syarak, dan juga bighairi ikhtiyar, tidak ada qasad, keinginan daripada dia. Sebab itu kaedah mengatakan al-mutawallidu min ma'zunin fihi la athara lahu. Kaedah kata apa? Al-mutawallidu min ma'zunin fihi la athara lahu. Benda itu ma'zun atau benda itu makmur, benda yang dituntut. Jadi yang hasil daripada benda yang dituntut itu tidak ada asal, tidak ada kesan, tidak memberi masalah. Yang tak batal, tolak puasa je lah, masuk balik. Tertelan sebab terpanjat tu tak termasuk jugalah. Masuk dan kata tak batal juga. Waqtasara al-aslu 'ala al-mubalaghati fa ta'biri bima dhukira a'ammu. Asal iaitu minhaj hanya fokuskan kepada mubalaghah. Mubalaghah ketika berkumur. Jadi ibarat aku dia kata lebih umum. Fa ta'biri bima dhukira a'ammu. A'ammu bah kerana dia tak sebut dalam minhaj, cuma sebut mubalaghah madmadah saja. Kalau tertelan air yang dia kumur dengan cara mubalaghah itu batal. Tapi ibarat dia, Syekh Zakaria dia kata apa? Aku ibarat lebih umum lagi sebab masuk istinsyak, sebab masuk kali yang keempat. Wa tarkul istimna'ih Aiman marra tu dia nak tafsir bagi domain had. Wa tarku istimna'ihi. Istimna'ihi itu ialah man marra. Man marra tu enggak masuk dia tu sengaja, dia tu tidak dipaksa, dia tu mampu untuk elak. Itu maksud man marra situ. Dia cakap simple, very simple. Jadi kena faham, sebab tu kena power otak nak baca Fathul Wahab. Walau binahwi lamsin ka qublatin
qablatin, seperti cium di sini. Dan meninggalkan syarat lagi untuk puasanya sah itu istimna. Istimna itu maksudnya ikhrajul mani bi ghairi jima'. Itu dipanggil istimna, mengeluarkan air mani tanpa jima'. Dipanggil istimna'ul mani bi ghairi jima'. Sama ada tak kira dalam bentuk apa sekalipun. Itu makna umum bagi istimna. Ataupun beronani. Walau binahwi lamsin, walaupun seumpama dia tu menyentuh, seperti juga cium. Bila hailin, tanpa ada alas, lapik, batal puasa dia. Walaupun dia sentuh saja ke, walaupun cium saja ke, tanpa ada hail, batal. Li'annahu yafturu bil ilaji bila inzalin. Kenapa batal puasa dengan ilaj hasyafah dalam masalah jima tu? Ilaj hasyafah masuknya zakar itu bila ilaj tanpa bila inzal tanpa keluar mani pun batal juga. Fabil inzali, maka keluar air mani binau syahwatin aula, lebih aula lagi lah. Baik, dalam masalah jima yang kata batal puasa tu, kalau jima tapi tak keluar air mani, itu pun dah batal puasa dan bayar kafarah kan. Itu kafarah tu kita tak perlu. Jima dengan hanya semata-mata persetubuhan tanpa keluar air mani, itu pun dah batal puasa. Ini keluar terus air mani, jadilah batal. Itu dia kata aula. Bi khilafi, yang tak batalnya apa dia? Ma, keadaan ataupun situasi ataupun masalah. Lau kana dhalika, kalau banyak orang terjemah ma. Kalau orang dulu lah, orang lagi kitab. Kalau orang pondok dia terjemah barang. Terjemah barang. Orang sekarang belajar barang-barang, apa benda barang ni tak faham juga. Yang sekarang dia terjemah ma tu perkara, tapi dia tak pandai nak relatekan dengan isu, dengan konteks. Tak faham juga. Jadi terus terjemah kepada konteks perbincangan kita. Sebab tu saya kata apa? Bi khilafi ma, berbeza dengan masalah situasi, masih lagi istimna. Lau kana zalika, jika adalah yang demikian itu, apa dia, sentuh ataupun cium itu bihaidin, sentuh kemaluan, ataupun dia cium isteri dia tapi ada hail. Cuma ini dalam ibarat ni dia ada tafsir lah, dan tengok dalam kitab-kitab lain dia ada tafsir. Okey, ada lapik, itu tidak membatalkan puasa. Wa taqyidi biman marra al-mu'abbaru anhu bid-dhamiri. Aku kaitkan dengan kata aku man marra, yang aku ibaratkan, yang diibaratkan dengan dhamir, dengan dhamir man marra, ma'a taqyidi, serta kaitkan dengan kata aku bi adamil hail, itu ialah tambahan daripada aku yang tidak terdapat di dalam asal, iaitu minhaj at-talibin. Tak ada dalam minhaj. La binazarin wa fikrin. Macam mana nak faham la binazarin wa fikrin? Maksudnya di sini apa dia? Tidak batal puasa kalau keluar air mani dengan semata-mata melihat dan fikir. Dia berangan wan keluar, tak kan? La binazarin, dia lihat, tengok orang perempuan keluar air mani, tak batal.
Tapi adakah orang tengok tu, tengok saja dah keluar air mani, leceh lah. Al-maskutu anhu awla bil hukmi. La binazarin wa fikrin, maksudnya la yafturu saum binazarin wa fikrin, dengan semata-mata lihat, tengok perempuan keluar air mani sedangkan dia puasa ni, tak batal. Tapi leceh tengok pun keluar air mani, alah, tak payah jadi orang lelaki lah. Takkan tengok pun dah keluar, buat malu kaum lah. Wa fikrin, dan semata-mata dia fikir tu perangan orang perempuan keluar air mani, tak batal. Walau bisyahwatin, walaupun dengan syahwat, tengok dengan syahwat sehingga menyebabkan keluar air mani, tidak batal. Tapi yang kata tengok dengan syahwat tak batal itu, dia tak takdir macam walau bisyahwatin, walau kana an-nazaru wal fikru bisyahwatin. Kalau mengaji pondok dia takdir macam tu. Walau bisyahwatin, walau kana an-nazaru wa fikru bisyahwatin, walaupun dia tengok dan fikir tu dengan ada syahwat, ada nafsu, tidak batal. Yang kata tak batal tadi ni kena kait lagi. Kena kait lagi. Sebab dalam kitab ni tak ada. Kena kait yang kata tak batal tadi selama mana dia tidak ada qasad, masa dia melihat itu tidak ada qasad nak keluarkan air mani. Tapi kalau dia ada qasad tengok tu untuk mengeluarkan air mani, batal. Itu kait bagi walau bisyahwatin. Sebab apa kata nazar semata-mata tengok dan fikir tidak batal? Li'annahu inzalu bighairi mubasyaratin. Dan ini ta'lil lah. Ta'lil bagi kata li'adamil iftar, dengan nazar dan fikir tu. Ta'lil bagi kata tak batal, illah bagi kata tak batal tengok dan fikir. Li'annahu inzalun, kalau lah keluar air mani itu dipanggil, termasuk yang kata inzal tanpa ada mubasyarah. Bukan dia sentuh kemaluan dia pun untuk bagi keluar. Ketika lihat, bukan dia sentuh kemaluan dia pun bagi keluar ketika dia fikir. Kahtilamin. Kahtilamin dengan maksud apa? Qiyasan 'ala al-ihtilam. Qiyas kepada mimpi. Baik, mimpi sehingga keluar air mani, tak batal, kerana bukan ada mubasyarah. Jadi tengok ataupun fikir sehingga keluar air mani, tak batal kerana tidak ada mubasyarah. Jadi kias kepada mimpi apa? Mimpi yang tidak membatalkan air mani. Yang tidak membatalkan puasa walau keluar air mani. Baik. Wala bil inzali min ahadi farjai muskili, dan juga tidak batal puasa dengan keluar air mani daripada salah satu faraj bagi khunsa muskil. Khunsa wadah itu lain cerita. Khunsa muskil dia ada dua kemaluan, laki pun ada, perempuan pun ada. Jadi keluar air mani daripada salah satu kemaluan dia tak batal. Kerana apa? Ihtimal ziyadah. Ilah dia apa? Kerana ihtimal yang keluar tu ialah keluar daripada kemaluan yang ziyadah, yang tak berfungsi. Ini bagi khunsa muskil. Beza kalau keluar dua-dua. Dia khunsa muskil, keluar daripada dua-dua kemaluan itu air mani, batal puasanya kerana tidak ada ihtimal. Nak ada ihtimal apa lagi, dua-dua keluar. Baik. Tak batal kalau keluar air mani daripada salah satu faraj khunsa muskil. Begitu juga kalau wati ataupun bersetubuh dengan khunsa muskil, tak batal kerana apa? Ihtimal, masih lagi ihtimal ziyadah. Dalam masalah ni kita tengok balik dalam masalah ni, kita letak dalam bab haid. Bab haid kalau keluar daripada salah satu pun tak batal.
Wa haruma nahu lamsin. Wa haruma nahu lamsin ka qublatin. Haram kalau dia sedang puasa tu seperti dia sentuh tu seperti dia cium ka qublah. Cium sama ada di mulut ke di manakah, kisah. Wa alaiha wa ala qublah iqtasara al-aslu min had, disebut contoh cium saja. Baik, cari macam mana? Wa haruma nahu lamsin in harraka syahwatahu. Sentuh jika syahwat dia tu naik. Khaufal inzal, ketika dia cium menyebabkan syahwat dia naik dan takut keluar air mani, maka ketika itu haram disentuh. Sebab apa? Takut batal puasa. Cuma ini tarjihan di sini dia beza sikit antara isu ni dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi dia tak kata wa haruma nahu lamsin. Imam Nawawi dia ringan sikit, dia kata makruh tahrim. Dia menggunakan ibarat wa karah tahrim. Tapi sini wa haruma Syekh Zakaria dia kata haram tu. Wa illa fatarkuhu aula. Ni payah nak faham kitab Fathul Wahab sebab macam ni. Wa illa ni. Wa illa kalaulah dia tak takut keluar air mani, kalaulah dia tak rasa apa pun, cium tapi tak rasa apa pun, tak ada syahwat apa pun, tak takut keluar air mani pun, fatarkuhu aula. Tak haram, tapi tinggal itu lebih baik. Fatarkuhu aula, tinggal lebih baik. Panggil hatman. Kalaulah dia beradab, dia tahu, dia tengok mesti tak boleh, mesti keluar punya, adakah batal juga puasa dia? Ilahnya tidak, tak batal. Sebab apa? Dia dinamakan inzal. Yang kata batal itu ilah dia, kena faham ilah dia. Inzal ghair mubasyarah, inzal tanpa ada mubasyarah. Sebab itu saya katakan tadi, kalau dia tengok dengan syahwat, macam yang saya kait tadi, kalau dia tengok dengan syahwat itu, kena tengok dulu isunya. Kalaulah dia qasad, maaf Ustaz, tadi saya silap. Kalaulah dia qasad ketika melihat itu memang nak bagi keluar air mani, dah dia tahu, dia adatnya tengok mesti keluar air mani, maka ketika itu puasanya batal. Itu jawapan yang tepat. Puasanya batal. Dia dah tahu dah, dia memang macam tu, tak boleh kontrol punya, batal. Walaupun ternafi ilah, tidak ada mubasyarah. Wa illa fatarkuhu aula. Kalau dia tengok tak rasa apa, tak ada syahwat, tak takut inzal pun, haram juga ke? Tak haram, tapi tinggal itu lebih baik. Kenapa? Tutup pintu. Kenapa? Ilah yang kedua dia panggil ta'lil ba'da ta'lil. Al-illah ba'da illah. Iz yusannu lis-shaimi tarku syahwatin. Kan sunat bagi orang puasa tu tinggal syahwat. Wa innama lam yahrum li da'fi ihtimal. Kenapa tak haram? Yang kata dia, aku tak ada rasa apa pun, tengok pun tak rasa apa pun, tak keluar air mani pun, tak haram lah, tak haram. Wa innama lam yahrum, tak haram li dha'fi ihtimal, kerana lemah ihtimal keluar ke tak keluar. Li dha'fi ihtimal ni ilah dah. Ni ilah bagi yang kata tak haram, tapi tinggal lebih baik. Li dha'fi ihtimal adaihi ila al-inzal, kerana ihtimal tu tidak ada, lemah ihtimal yang kata boleh keluar air mani tu. Baik. Habis isu tentang istimna'. Walaupun istimna' itu oleh orang lain yang menyebabkan inzal, batal juga. Seperti daripada isteri ataupun amah, sehingga mengeluarkan air mani, tetap dianggap batal, tetapi tidak wajib kafarah kerana dia tidak ada jima'. Batal dan dia wajib qada puasa dia. Sepatutnya wa ta'awanu 'alal birri
Tapi sama naik orang lain tu pun tak ta'awun 'alal birri, dia tolong, dia ingat tolong, baguslah tolong suami dia ni. Okey. Isteri tolong, isteri tolong. Dia tak termasuk dalam ta'awun 'alal birri. Wa halla iftaru bitahadrin. Bitahadrin dengan mana bil ijtihad, melalui tanda-tanda ijtihad, tanda yang menyebabkan dia berijtihad, alamat dia tu. Wa halla iftar fil asah, boleh iftar bitahadrin, boleh dia buka puasa dengan ijtihad, biwirdin wa nahwihi, kama fi awqatis salawat. Sama isunya dalam dia kias. Kama ni kias kepada masalah waktu solat. Dia tahu masuk waktu solat, dengan ijtihad dia boleh solat, dan dia boleh berbuka puasa dengan ijtihad sudah masuk waktu buka puasa ataupun sudah tenggelam matahari. Jadi dia boleh berbuka puasa dengan ijtihad. Ini menurut kaul yang asah. Tapi pandangan yang kedua mengatakan tidak wajib, tidak halal bagi dia untuk berijtihad buka puasa, kerana dia mungkin boleh sabar dulu bagi yakin. Ini kaul yang kedua. Dia kata tak boleh ijtihad, tunggu betul-betul yakin baru buka puasa. Itu yang kata wahalla iftar bitaharrin. Qiyas ini betul menunjukkan bahawasanya kita boleh beriktimad, berpegang dengan ijtihad pada isu harus buka puasa. Jadi faham di situ harus juga kita beriktimad, kita berpegang bukan dengan ijtihad tapi dengan khabar yang adil. Orang kata, orang dah azan dah, orang dah masuk dah waktu buka puasa, kita pun siqah dengan dia, maka kita pun boleh buka puasa juga. Harus la bi ghairi taharrin, tidak boleh berbuka puasa dengan ijtihad tapi tidak ada tanda, main-main. Orang kata boleh dah kot lah, kot dia pun buka puasa. Itu tak boleh, batal puasa dia tu. Walau bizanni, walaupun dengan cara zan, tapi tidak ada ijtihad, batal. Li'annal asla baqa'un nahar, kerana asal hukumnya masih lagi siang. Baqa'u kana ala ma kana. Wal yaqinu ahwatu. Kenapa dia kata wal yaqinu ahwatu? Kerana nak meraihkan khilaf yang mazhab. Kenapa dia kata yaqin ahwat? Yakin lebih ihtiyat, lebih bagus. Kerana nak meraihkan pandangan yang kedua dalam mazhab kita yang mengatakan tak boleh, dia kena tunggu dulu sampai dia yakin baru boleh buka puasa. Apa alamat-alamat yakin? Azan, yakinlah tu. Tengok jam, yakinlah kata buka dah masuk waktu maghrib. Wal yaqinu ka'an yu'ayana al-ghurub, dia menyaksikan, nampak matahari tenggelam, terbenam matahari, ghurub syamsi, yakinlah tu. Ahwat lebih ihtiyat, jadi lebih baiknya tunggu dulu, nampak betul-betul gelap, orang azan, tengok jam. Kenapa mengambil langkah ihtiyat ni? Liya'manal ghalat, kerana lebih selamat daripada tersalah. Kerana lebih selamat daripada tersalah. Dan juga berpegang dengan hadis, da' ma yaribak ila ma la yaribak, tinggal benda-benda yang meragukan, benda-benda yang boleh menimbulkan rasa was-was dan sebagainya lah. Wahalla tasahhara walau bisyakkin fi baqa'il lail, fi baqa'il lailin, dan boleh
halal, harus bersahur walaupun dengan cara syak. Malam ke dah siang, dah malam lagi, masih lagi malam ke dah siang. Maksudnya masih lagi boleh sahur ataupun tak. Dia kira hukum asal masih lagi malam. Maksudnya boleh dia bersahur kalau dia syak fi baqa'il lail, pada ada lagi ke masa ni, masih lagi malam ke ataupun masih lagi malam ke ataupun dah terbit fajar. Boleh dia bersahur waktu itu. Li'annal asla baqa'uhu. Jadi faham di sini maksudnya imsak tu tak wajib. Kadang setengah orang kita dia faham apa? Ni dah imsak ni tak boleh makan ni, kan? Imsak boleh makan lagi. Yang tak boleh makan bila azan subuh tu yang tak boleh makan. Imsak boleh lagi. Kenapa yang kata boleh walaupun isyak? Li'annal asla baqa'ul lail, malam lagi. Fayasihu sawmu, maka justru sah puasa ma'a akli bizalika apa? Pada waktu dia syak, adakah masih boleh sahur ataupun tak? Puasanya hari itu sah. Illam yabni ghalat, illam yubayyin ghalatun, jika tidak nyata, tidak jelas kata dia tu salah. Tadi dia syak kan, malam boleh sahur lagi, tak boleh sahur, dia pun makan. Tiba-tiba masa dia makan tu orang beritahu, dah azan 5 minit dah, kamu duk makan lagi, dah azan 5 minit yang lepas. Kalau tu dia panggil yubayyin ghalat. Bila yubayyin ghalat, dah jelas kata terang-terang dia salah, tak boleh pakai, puasanya batal. Kenapa? La ibrata bizannil bayyini khata'u, tidak diguna pakai zan yang jelas kata salah. Bolehnya sikit je saya baca. Falau aftara aw tasahhara bitaharrin wa bana ghalatuhu batala saumuhu. Kalau dia buka puasa ataupun dia sahur dengan ada tanda-tanda dia tengok, tapi apa tanda yang dia tengok, ijtihad dia tu salah, rupanya tak masuk lagi waktu buka puasa, rupanya waktu sahur dah habis, itu masuk wabana ghalatu, batala saumus, puasanya batal, rugi dah. Tinggal lagi berapa minit nak buka puasa, dia buka awal dulu, awal seminit, awal 2 minit, batal juga. Ataupun dia tak sedar, dia ingat sahur masih lagi boleh sahur, dia pun makan, rupanya dia makan dalam waktu fajar sodik, maka puasanya batal pada mukadimah. Menyesal lah, batal awal-awal mukadimah dah batal lah. Kenapa? Kaedah izla ibrata bizzannil bayyini khata'u, tidak diterima, tak valid, tak boleh pakai zan yang jelas kata salah. Au aftara, atau lagi au aftara au tasahhara bila taharrin, ataupun dia, isu yang kedua, dia buka puasa ataupun dia sahur tanpa dia ijtihad, tanpa melihat kepada alamat. Walam yubayyinil halu sahha fil tasahhurihi la fi saumihi la fi iftarihi. Kalaulah dia buka puasa ataupun dia bersahur tanpa dia ijtihad, walam yubayyinil hal, dia tak tahu pun dah masuk waktu ke ataupun dah habis waktu ni, dah masuk waktu maghrib ke ataupun dah habis waktu sahur, sahha fi tasahhurihi, sahurnya sah, puasanya batal. La fi iftari, ini tak tahu apa langsung ni, yang orang tak tahu apa langsung. Sebab apa kata sahur dia sah? Li'annal asla baqa'ul lail, pada masalah sahur tadi, fil ula, pada masalah sahur, kerana dia panggil hukum asal, asalnya masih lagi malam. Wan naharu, dan baqa'un nahar atau pada asla, daripada lain. Li'annal asla baqa'un nahar, kerana hukum asal masih lagi siang, fisaniyati, pada masalah yang kedua, iaitu iftar, batal puasa dia, tak sah. Fa in bana as-sawabu fihima sahha saumuhuma,
Maka isu yang kedua, jika jelas kata betul apa yang dia buat, maksudnya apa? Tengok-tengok dia buka puasa memang memang di waktunya, ataupun dia sahur masih lagi dalam waktu malam, sahha saumuhuma, sah puasa kedua-duanya. Puasa kedua-duanya yang dia tidak ijtihad tadi. Awil ghalat fihima lam yasih, ataupun salah dua-dua. Jelas kata ingatkan dah masuk waktu tapi tak masuk waktu lagi, ataupun ingatkan masih lagi boleh sahur, punya waktu dah habis. Batal, lam yasihat, tidak sah. Wa qawli bila taharrin li syumulihi asyak wazzan, lebih umum daripada perkataan musannif. Aku kata bila taharrin, kenapa lagi syumul, mengandungi syak dan juga zan. A'ammu min qawlihi bila zannin fil ula. Yes. Walau tala'a fajrun wa fi fayhi, walau tala'a fajrun, sikit lagi ya. Walau tala'a fajrun, kalau terbit fajar, kalaulah terbit fajar shadiq, wa fi fayhi, dan ada pada mulut dia tu ta'amun. Fayhi tu mulut, ada pada mulut dia tu makanan. Falam yabla syai'an minhu, maka jangan dia telan. Tengah-tengah duk makan ni orang azan, tengah-tengah duk sahur duk makan ni orang azan. Jadi jaga-jaga dengan pandangan Wahabi. Dia kata telan terus tak apa, boleh. Kalau makanan masih lagi ada dalam mulut waktu sedang azan, jangan telan. Falam yabla syai'an minhu. Habis tu nak buat macam mana? Bi antarhahu, mudah keluarkan balik, au amsaka bi faihi, ataupun biar duduk dalam mulut tu. Sahha saumuhu, puasa dia sah. Yang kata batal itu kalau ditelan. Wa in sabaqa ila jawfihi minhu syai'un fil ula, meskipun makanan tu dah masuk dalam jauf, sikit dah masuk fil ula, pada masalah yang pertama. Iaitu sahur. Li'annahu, fil ula ni mana ula? Rujuk mana ula? Tak nampak. Tarhahu, tarhahu. Wa in sabaqa ila jawfihi minhu syai'un fil ula, kalau dah tertelan tu dimaafkan lagi lah. Li'annahu law ja'alahu fi fayhin naharan lam yuftir, fabil ula idza ja'alahu fihi laylan. Ini ilah kata tak pasal. Law ja'alahu fi fayhi naharan, kalau dia letak dalam mulut dia macam ni. Dia kritik ibarat je sebenarnya ni. Sebenarnya dia kritik ibarat. Dalam Minhaj, Imam Nawawi kata kalaulah dia tengah sahur, tiba-tiba terbit fajar, dia tengah sahur ni, tiba-tiba masuk waktu subuh, Imam Nawawi menggunakan ibarat. Imam Nawawi kata apa? Fala fizahu, dia kena luahkan, dia kena keluarkan makanannya. Syekh Zakaria dia tak kata macam tu. Syekh Zakaria kata kalau makanan dia tengah makan, tapi tiba-tiba azan subuh, Syekh Zakaria tak kata dia kena luah, dia kena keluarkan. Syekh Zakaria kata apa? Jangan telan, jangan telan. Maksudnya di sini ibarat Syekh Zakaria lebih umum. Maksudnya apa? Jangan telan itu tak semestinya dia kena keluarkan, dia biarkan dalam mulut tu pun tak apa. Kalau difahami dengan ibarat Imam Nawawi dalam Minhaj, Imam Nawawi kata bila azan subuh dia tengah makan sahur, kena keluarkan. Maksudnya kalau biarkan dalam mulut, kemam dalam mulut, batal lah. Ya, dipaham secara langsung daripada ibarat Imam Nawawi. Sebab tu dia kritik ibarat Imam Nawawi. Dia kata apa? Di antarahu, luah pun tak apa, au amsaka fi fai, ataupun dia biar dalam mulut kemam sampai bila pun, sampai buka puasa pun tak apa. Ada ceritanya kata apa? Kritik ibaratnya lebih umum, lebih syumul lagi. Sebab tu dia kata li'annahu law ja'alahu fi fayhi naharan lam yuftir. Baik, saya ambil makanan
Ni nak cerita kata ilah ni, yang kata tak batal kalau simpan dalam mulut. Saya ambil makanan waktu siang, saya letak dalam mulut kemam, batal puasa tak? Tak batal. Sebab tu dia kata apa? Lau ja'alu fi fai, kalau dia letak dalam mulut waktu siang, tak batal. Fabil aula iz ja'alahu fi lailan. Waktu sahur dia makan tu pada waktu belum azan lagi. Bila dia kunyah baru azan. Tu maksud apa? Dia masukkan dalam mulut tu pada waktu lailan. Maksudnya belum lagi masuk terbit fajar shadiq. Tu maksudnya di situ. Amma iza bala'a syai'an, adapun kalau dia telan minhu, sikit daripada makanan yang duduk dalam mulut dia tu pada waktu terbit fajar shadiq, fayuftiru, batal puasa dia. Wa qawli falam yabla' syai'an minhu, nampak dia cerita ni. Aku kata falam yabla' syai'an min, jangan telan. Jangan telan, kata tak telan tu. Jika tidak telan, aula daripada ibarat Imam Nawawi falafizahu. Sebab apa? Aula di sudut mana? Li raf'ihi iham, kerana ibarat aku ni lebih menghilangkan waham. Annahu law amsaka bi fahi yuftiru. Ibarat Imam Nawawi kalau sekali faham, kalau biar dalam mulut dia akan batal puasa, sedangkan walaisa kadzalika. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung besok. Ya, baca tu tak berjujur. Ni kena ikut pada awal. Tidak tak faham, tidak ada pening. Kalau ikut tengah-tengah ada pening. Baik. Tengok dulu soalan. Ada tak? Tak ada. Okay. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama semua. Terima kasih banyak.